berbahagia pihak Mentadbir Pusat Islam UTP, Datuk Tuan Imam Pembina Jatuh Kuasa serta seluruh staf pimpinannya, pihak pengurusan dan pentadbiran UTP, seterusnya sidang jemaah muslimin muslimat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berhimpun dalam satu majlis ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hukum ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Di dalam majlis yang berbahagia ini, insyaAllah sama-sama kita akan menelusuri secara ringkas dan padat tentang surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah baik dan cantik juga, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat Al-Quran dan tafsirnya untuk menambahkan lagi kefahaman tentang surah yang kita akan bincang ini. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita nak nyatakan bahawa surah Al-Waqi'ah ini salah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Nama daripada nama-nama hari kiamat yang banyak dalam Al-Quran bertaburan. Antara lain, nama bagi hari kiamat adalah Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, As-Sa'ah, Al-Waqi'ah, Yaumul Hashr, dan beberapa lagi nama yang menunjukkan kepada hari kebangkitan, hari kiamat ataupun hari akhirat. Tetapi kenapa dia punya sebutan ada kalanya berbeza-beza? Sebab hari kiamat ini boleh digambarkan dengan gambaran yang berbeza-beza dan kesemuanya adalah menunjukkan dahsyat. Jadi ada kalanya dinamakan sesuatu surah itu mengikut kesesuaian yang bersesuaian dengan cerita di dalamnya. Jadi surah Al-Waqi'ah ini membawa masuk hari kiamat, tapi Waqi' membawa masuk hari kejadian. Kalau kita biasa pernah dengar fiqhul Waqi', fiqh yang membicarakan reality sesuatu, fiqh tersebut dari segi reality ini macam mana nak berta'amal ataupun nak bermuamalah ataupun nak sangat istilah ataupun nak berinteraksi dengan wakil ataupun realiti dalam sesuatu isu fiqh. Maka sebenarnya boleh juga selain daripada masuk kiamat adalah hari kejadian. So malam ini kita nak membicarakan sebuah cerita hari kejadian yang sebenar kiamat. Macam manakah gambaran orang yang berada dalam, berapa golongankah yang akan terpisah pada hari tersebut, dan bagaimanakah balasan-balasan orang yang akan berada pada hari Waqi'ah. Jadi sebagai mukadimah tuan-tuan, kita saksikan kedahsyatan yang belum lagi Waqi'ah, tapi dah macam Waqi'ah, kiamat yang mungkin pernah kita lihat.
keyakinan, khususnya ketika mana Nabi tidak lagi berhijrah ke Madinah, tidak lagi menjadi Perdana Menteri Madinah dan mempunyai kekuasaan dan tempat yang mulia. Ketika itu Nabi banyak ujian, mehnah dan tribulasi. Maka cerita-cerita Al-Makkiyah ini memberikan satu motivasi, satu semangat kepada Nabi bahawa perkara-perkara ini ada umat terdahulu yang pernah dibalas kerana kedurjanaan mereka, dan ada yang mendapat nikmat yang lebih hebat daripada Allah di hari yang sana. Maka cerita-cerita ini bila surah Makkiyah, itulah dia punya niche, dia punya gambaran. Kemudian tuan-tuan, sebelum surah Al-Waqi'ah, sebab surah dalam Al-Quran ini susunannya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian surah lain pula, tetapi akhirnya bila dah komplit susunannya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ia adalah daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Melalui malaikat Jibril supaya susunannya 30 juzuk yang sedemikian. Jadi kita lihat surah yang sebelum Al-Waqi'ah ini adalah surah Ar-Rahman. Bagaimana Allah menyusun atur cantiknya. Bila mana Allah sebut surah Ar-Rahman, surah yang maha pemurah, kat dalamnya kebanyakan cerita tentang pemurahnya Allah dan nikmat-nikmat dan gambaran syurga. Yang begitu indah, yang begitu detail kat dalam surah Ar-Rahman. Ya. Tetapi bila surah Al-Waqi'ah ini seolah-olah nak mengajar pada kita, oi manusia, kau jangan sangat leka dengan nikmat yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Ada juga realiti yang perlu kau tempuh, yang dahsyat, yang huru-hara, yang namanya Al-Waqi'ah, yang realiti, yang tak ada siapa boleh menafikan. Ya? Dan dalam surah Al-Waqi'ah ini juga didetailkan lagi bagaimana ciri dan gambaran kat dalam syurga dan gambaran-gambaran orang yang kat dalam neraka, golongan yang golongan yang mana, golongan yang tidak, yang dapat ganjaran yang baik. Maka bila digambarkan dengan detail, seolah-olah kesinambungan surah Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah, orang universiti kata sangat signifikan, sangat hebat susun aturnya, tasalsulnya. Bukan satu benda yang tidak sengaja, tapi disengajakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Waqi'ah ini antara fadilat yang saya tidak dapat melihat kesahihannya. Kebanyakannya saya merujuk kepada tafsir sahih, tafsir Ibnu Katsir. Ya, ada yang kata murah rezeki. Tetapi bila kita tadabbur dan melihat tentang konten dalam surah Al-Waqi'ah ini, dia banyak cerita tentang syurga dan neraka, tentang hari kiamat dan perihal orang yang berada ke alam sana. Jadi apa kaitannya dengan murah rezeki dengan alam sana? Tuan-tuan dan adik-adik kena percaya dan believe. Kalau kita kejar, ini pepatah adalah kita kejar dunia sangat. iPhone 6 yang cepat ribu, kan? Lenovo yang cepat habis bateri, kan? Entah motor Bugatti dan sebagainya. Sebenarnya dia adalah satu benda yang bila kita kejar, lagi dia lari dan lagi kita jumpa. Bahkan ada bala-bala yang menipunya bila kita mengejar dunia dan menjadikan Tuhan kita sudah bertukar daripada Allah kepada bertuhankan motor, bertuhankan AWS, bertuhankan handphone. Maka ketika itu Tuhan dan owner kepada rezeki ini mahal. Sebab dia kata, oh, kau ambil Tuhan selain daripada aku. Kita nak tengok siapa yang Tuhan sekarang. Ada orang yang bertuhankan dengan ilmu. Walaupun ilmu itu mulia, tapi ilmu akhirnya untuk tunduk pada Allah. Tapi bila dia bertuhankan ilmu, aku raja jodoh, habis owner kepada rezeki pun marah. Maka ketika itu biasanya bila dia murka, marah, adalah bencana yang membawa kepada kecelakaan, ketidakberkatan. Ketidakberkatan ini ada kalanya ada cuma susah nak sudah, tapi kadang-kadang berhati dia rosak, handphone dia hilang, jatuh kat dalam tasik begini, awet dia minta flash walaupun dah bertunang, dan seumpama dengan yang luar jangka. Ya, maka bila kita kejar akhirat,
Kejar apa yang Allah tawarkan dalam surah Al-Waqi'ah. Dunia mengejar, menyembur ataupun mengejar kita. Dan ini adalah satu benda yang benar kalau anda tak percaya. Antara saya terdengar orang cerita, orang pergi kelas mentor kekayaan dan kejayaan nombor 1 Asia. Siapa nama dia? Dr. Azizan. Ada kawan saya cerita, dia kata dalam dia ni banyak betul untuk jadi kaya dan berjaya. Dalam banyak-banyak anak murid dia yang satu dewan 8,000 teruja datang dengan kepala yang pelbagai. Semua nak jadi kaya dengan cara bisnes yang mungkin ditunjuk ajar oleh sifu yang proven anak muridnya tentang kekayaan. Maka ketika itu kita saya banyak mempunyai tips-tips nak berjaya, tapi tips yang paling terpower sekali dalam banyak-banyak tips adalah yang nombor 1. Siapa yang sudi untuk mendengarkan dan sudah bersedia untuk mendengar tips saya yang terpenting dalam banyak-banyak itu, say satu dewa. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu, bila semua dah bersedia dan energi yang tinggi, dia kata, sujud kepada Allah. 5 saat, dewan loading memikir. Nak buatkanlah investment, buat kat mana ke, beli tanah ke, buat bisnes tune-talk ke, power bank ke. Dan rupanya sujud kepada Allah. Tapi memang betul kalau boleh dikurangkan banyak. Kalau saya cerita, kembali kepada pemilik rezeki dan pengelola rezeki. Maka walaupun tak ada satu hadis yang directly mengatakan surah Al-Waqi'ah ini adalah surah rezeki, tetapi Allah Ta'ala dia menunjukkan apabila kita kejar akhirat, kejar yang Allah tawarkan, dunia mengejar-kejar dan terbang kepada kita. Percayalah. Baik. Itu mukadimah masuk lagi. Boleh diteruskan. Sabarkan ceramah malam ini habis untuk 1 malam. Boleh dulu. Betul-betul nak balik. Kemudian tuan-tuan, Nabi pernah menyebut bahawa surah Al-Waqi'ah ini suka dibaca oleh Nabi kepanjangannya dan dianggap satu benda yang pendek. Pada solat subuh ada hadis yang sahih. Pada solat subuh dan kadang-kadang Nabi suka membaca surah-surah lain dengan kepanjangannya lebih kurang dalam kepanjangan surah Al-Waqi'ah. Dan ia dianggap satu surah yang ringan dan pendek. Maknanya tuan-tuan, sahabat Nabi tuan-tuan standard baca memang banyak lah, itu kira ringan tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan subuh baca Al-Waqi'ah habis, tengok apa komplain pelajar yang tinggi. Sila-sila hari yang ketiga dah tak pindah di masjid lah. Kan? Imam mau dibawa tulis surat kemudian bertakbiran dan sebagainya. Itu sebab ada setengah ataupun ada riwayat pernah terjadi bahawa ketika mana sahabat yang bernama Mu'az Jabal, dia sembahyang subuh mengimamkan solat yang lain, tiba-tiba dia baca surah Al-Baqarah. Ambil kau. Surah Al-Waqi'ah itu kira-kira dia baca Al-Baqarah. Yang kat belakang tu ada muda, ada tua, termasuklah kita yang nak manckat 25 setengah. Sebab dia menyiram tanaman. Ini cerita dari hadis Rasulullah. Bila dia nak buat demikian, kemudian tengok-tengok tak rupuk-rupuk. Apa benda lama masuk. Lebih macam tu lah. Kawan tu pun salam sallallahu lari sendiri sebab nak manckan. Itu masa dia lah. Akhirnya tersebarlah berita yang dia ni semayang sendiri, mufaraqah jemaah, tak ambil lagi surah dan salam, dan tersebarlah kepada Nabi. Dan dia yang keluar tu dituduh sebagai munafik dan orang yang jahat. Maka ketika itu bila sampai kepada Nabi, kawan tu pun sedih juga. Macam mana aku dituduh munafik? Aku nak manckan, dia kau cakap bos aku nak siram tanaman, pukul 6 setengah. Dia kau macam tu lah kan. Tapi kerja dia, masuk kerja. Tapi kawan ni semayang panjang sangat. Macam mana? Aku terpaksa dua-dua komitmen, tapi aku boleh semayang sendiri juga. Jadi macam mana? Dia pun risau dan adukan perkara ini pada Rasulullah. Lepas tu dia pun tanya lah, dia panggil Mu'az tadi. Mu'az, apa yang kau baca dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah subuh sehingga ada orang komplain dan kawan ni mengadu nak dia dituduh sebagai orang munafik dan sebagainya. Ya Rasulullah, aku baca tak kerja surah Al-Baqarah je. Dari berita situlah turun satu hadis Sahih Bukhari yang
Bila hari Jumaat sebagai contoh, kita patutnya suruh sejadah, sunat je. Tapi disebabkan subuh sekali pun dah lewat, orang nak berkejar-kejar pergi semain subuh, bacakan dan sebagainya. Ada kali tak payah suruh sejadah pun takut. Ya, takut kita menimbulkan fitnah. Dan daripada hadis itu ada sambungan hadis yang lain. Nabi menyatakan sesungguhnya kat belakang kamu emas, ada orang tua, ada orang bekerja, ada orang muda, ada kadang-kadang kanak-kanak dan sebagainya. Maka rahimnya. Dia kira al-Waqi'ah itu zaman kita pendek kan. Zaman Nabi pendek kan. Zaman kita pun dah rasa, oh kalau imam baca habis, angkat kaki kanan, angkat kaki kiri, cik oh tu imam. Dah betul. Patut datang buat pahala tak pasal datang buat dosa. Ya. Itulah lebih kurang background tentang mukadimah surah Al-Waqi'ah. Okay. Jadi kita pergi kepada ayat-ayat yang penting. Pertama tentang ayat 1 hingga 12 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rajatil ardu raj'a wa mustatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Ayat 1 hingga ayat ke 5 ke 6 adalah gambaran ringkas dan trailer. Kalau sebut movie ini trailer ringkas tentang gambaran hari kiamat yang walaupun ringkas tapi dah cukup padat menerangkan hal. Ya. Apabila terjadi hari kiamat, itu terjemahannya. Ya. Terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan lagi dan disangka. Sebab tuan-tuan ramai sebenarnya secara tidak sadar orang kita ni pun kadang-kadang ya ke berlaku kiamat? Ada ke? Barat kata filmnya 2012, sekarang dah 2015, tak ada pun. Dia rasa ragu. Sebab orang sekarang ni kebanyakannya mazhabnya materialisme dan mazhab Dajjal adalah memang mazhab materialisme. Kita cerita surah Al-Kahfi juga. Apa yang nampak itulah, yang tak nampak tak ada. Semuanya perlu pembuktian. Benda-benda yang intangible ni tak masuk kamus kepada orang-orang zaman sekarang yang moden ini. So, kalau kita terlampau banyak menggunakan akal dan tidak menggunakan benda-benda yang lain sebagai sandaran keimanan dan kepercayaan kita termasuk daripada masa-masa Dajjal. Oleh sebab itu, bila perkara ini terjadi, dia tidak dapat didustakan. Bila Quran sendiri tidak dapat didustakan lagi, maknanya benda ni confirm. Kita sedang semua menunggu tarikh hari berlakunya perkara tersebut. So jangan sampai ada yang didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. Sebab tuan-tuan, bila kita sebut tentang dunia ni tuan-tuan, orang yang baik boleh jadi jahat, betul-betul. Orang yang jahat boleh jadi baik, khususnya di akhir zaman. Orang yang jujur dikatakan dusta, khianat. Orang khianat dikatakan jujur. Orang yang amanah dikatakan khianat dikatakan amanah. Baik dikatakan tidak baik dikatakan baik. Zaman keterbalikan, zaman yang mengatakan hitam jadi putih. Ketika itu manusia masih lagi boleh berdoa tadi. Bila mana dia ada kuasa, bila mana dia ada pengaruh, bila mana dia boleh paksa orang dan dusta terbuka, dia boleh dah rasa menang. Tetapi bila adanya hari Waqi'ah, bila ada hari akhirat, perkara ini tuan-tuan terus boleh memberi keadilan kepada mereka yang benar, terus diangkat martabatnya kepada tempat yang sepatutnya. Orang yang mendustakan, yang jahat, yang sesat akan diletakkan di tempat yang hina. Maknanya kita akan rasa puas hati kalau kita buat benda baik, walaupun orang di TV semua tak suka, tapi kita yakin dan cukup tahu bahawa kita buat baik itu ada signifikan dan balasan. So kita buat baik, kita ada erti dan manis. Dan kita meninggalkan kejahatan juga, dia akan menjadi signifikan dan manis bila adanya hari Waqi'ah dan hari pembalasan. Sebab dekat dunia banyak orang yang tidak terbalas, yang masuk mahkamah pun adalah tersilap-silap hukuman dan sebagainya. Tapi Allah bila lakunya hari kiamat dan hari Waqi'ah tidak pernah tersilap. Dalam riwayat yang lain, ketika mana di dunia kambing yang mempunyai tanduk, dia bully kambing yang tidak bertanduk. Ya, dia bully itu. Walaupun binatang-binatang ini
tanah, dan manusia kadang-kadang bila nak masuk dan dia tahu dia nak masuk neraka, dia minta jadi binatang supaya akhirnya jadi tanah masuk ke dalam neraka. Ya? Okey, ketika itu dibangkitkan balik dua kambing tadi, satu yang bertanduk, satu yang tidak bertanduk, pada hari mahsyar, pada hari keadilan, pada hari waqiah, untuk ditukarkan balik. Yang mulanya ada bertanduk tadi, buli yang tidak bertanduk, yang bertanduk tadi tiba-tiba pada hari waqiah tak ada tanduk. Yang di dunia tadi tak ada tanduk, dibuli kena surga, tiba-tiba dia diberikan tanduk. Dan punya adil Allah dalam hadis itu menyatakan, bertanduk balik dia yang telah buli kepada dunia. Sampai begitu hari keadilan, maknanya yang tinggi, yang baik terus diangkat tinggi, yang rendah barulah kita tahu. Jadi adik-adik jangan risau. Pengajaran itu memang nak buat baik akhir zaman yang susah. Dan nak istiqomah memang baik. Orang pandang selek, orang pandang bedi, alah skema tu ahli syurga katanya. Ya, tetapi kalau kita beriman kepada hari waqiah, kita yakin ada kemuliaan yang sebenar-benar mulia dan kehinaan yang sebenar-benar hina, yang tidak ada lagi hipokrit. Maka kita buat baik ketika itu, kita jangan rasa malu, dia akan menilai. Kita tinggalkan buat jahat, jangan musyawarah, sikit atas bawah, tinggalkan tu signifikan, dah mula memberi makna kepada hidup. Itu yang Allah nak sampaikan. Baik, ketika itu dan Allah terus sambung bila hari keadilan, Allah sambung apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyat. Antara tafsir yang baik adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Quran ditafsirkan dengan Quran. Antara ayat yang lain yang menunjukkan bila bumi ini digoncang, idza rujjatil ardu rajja, digunakan rajja itu dua kali. Maknanya goncangan yang betul-betul goncang. Kalau kita berada air ataupun balang yang ada isi pokok ranch, ibaratnya gitu, itu goncang sampai ke dalam pokok ranch itu pecah-pecah, sumbing-sumbing, nak makan berbayar. Dan bayangkan kalau yang pokok ranch itu adalah manusia. Dalam ayat yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha, digegarkan dengan gegaran yang begitu dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika mana isi-isi bumi semua tak keluar. Panas bumi, mental dalam bumi ini kan kadang-kadang tak keluar. Waktu ada insan orang kenapa ni manusia jadi pelik. Dan kata mini tsunami lah, itu pun mini tsunami dekat Kelantan baru ni pun tak tsunami lagi. Orang yang dekat tsunami Aceh yang kata dah kiamat pun dah kiamat dah, pun belum kiamat lagi. Allah, bayangkan bagaimana goncangan. Dalam surah yang lain menerangkan tentang goncangan bumi. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuf. Hari Qari'ah, hari kiamat ini juga manusia akan berlari berlebaran seperti mana kupu-kupu yang berterbangan harus sana sini. Wa takunul jibalu kal'ahnil manfush. Disambung pada ayat selepasnya, yaitu gunung gadang dihancur-hancurkan sehancur-hancur. Dalam surah Al-Qari'ah menyatakan hancurnya seperti mana debu-debu yang berterbangan. Antara makhluk Allah yang paling besar dan paling brutal adalah gunung gadang. Gunung gadang yang begitu besar akan menjadi hancur macam serbuk tepung, berterbangan. Allah. Bukan sekadar itu, fakaran ditegaskan fakaran haba'an mumbasya, dan gunung gadang dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Ini adalah satu trailer pendek yang menggambarkan dahsyat. Sebenarnya ayat ini juga adalah ayat yang memeningkan Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, "Syai'abatni Hud wa akhawatha." Surah Hud ini menyebabkan aku berubah. Anas bin Malik kata uban Nabi campur ketika mana hari wafatnya di janggut dan di kepala 14 helai. Ya, ada riwayat kata 11 helai. Nabi ni maknanya kalau kita terlampau memikirkan, kita boleh stres, dia ada kesan kepada fizikal. Antaranya berubah. So maknanya kalau orang cepat berubah ni, dia maknanya jenis orang selalu. Okey. Secara tak langsung lah kita boleh dengar. Dan Nabi bahagia, dia dah merasakan bahagia
bahagia dan manis hidup kat dunia. Jarang perut dia boleh, jarang dia punya muka tak tersenyum, dan dia punya hidup teratur. Itulah kebahagiaan yang Nabi rasa ini belum sampai ke hari kiamat. Tapi pun begitu, Nabi pun berubah juga. Pening kepala. Pasal apa pening kepala? Yang memeningkannya adalah surah Hud. Antara konten surah Hud yang memeningkan Nabi adalah fastaqim kama umirta, beristiqamah seperti kamu diarahkan oleh Allah. Istiqamah ni sebut senang, cakap dia senang, nak laksana susah. Sebab manusia itu terbahagia masalahnya kepada dua. Pertama, hidayah itu intibah. Hidayah yang kita dapat adalah intibah. Dia sedar, oh harap, makan menyebabkan malas nak bangun qiyamul-lail, makan banyak. Rupanya nak kaya kena sujud. Dia baru sedar dia. Ramai yang boleh dapat ini. Kadang-kadang kita dah dengar perkataan sujud itu sebenarnya ada darjah satu. Tapi adakah kita boleh sujud? Kita tak dapat hidayah yang nombor dua, yang namanya hidayah itu istiqamah. Dapat melaksanakannya dengan baik. Ini pun adalah bentuk hidayah yang Allah. Jadi bila kata nak istiqamah, semua ajaran kita berusuk ke Quran, Nabi pening kepala jadi berubah. Tapi surah-surah lain juga yang memeningkan Nabi, ya, adalah surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat. Adik-adik ini surah ini semua cerita tentang kiamat. Al-Waqi'ah, ya, Al-Mursalat, An-Naba, ya, ini antara surah-surah yang memenangkan. Begitu juga surah At-Takwir, Iza Syamsu Kuwirat. Kesemuanya ini memeningkan dan menjadikan kepala Nabi berubah. Oleh sebab itu tak apa, biar kita pening tentang perkara ini, jangan pening sangat tentang GST. Peninglah juga, tapi ada seadanya. Peningkan pada perkara-perkara yang lebih penting. Jangan peningkanlah sangat masalah-masalah yang kecil-kecil yang berada di sekeliling. Tapi peningkanlah perkara yang lebih besar. Ini sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bila trailer pendek ini dah sudah